Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair. Ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia fasal yang keempat pada menyatakan perut. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Maksiat perut. Perut ni nak buat lagu mana maksiat tak tahu. Maksud sini makanan. Perut ini ya berhubung kait dengan mulut makan, maksud sini. Kerana wajib kita kena pelihara perut kita. Maksiat perut biasanya berkaitan dengan makanan yang akan disimpan di perut. Orang lain jo makan, orang lain jo sakit. Makan mulut hok jo sakitnya perut. Perut hok sakit orang lain jo buang. Orang kata. Maka fasa yang keempat pada menyatakan perut. Kena cara juga perut kita ni. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah. Sama ada faedah itu bangsa dunia ataupun bangsa agama, dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Agama pun ada kelebihan, dunia pun ada manfaat dia perut ni. Kita manusia ni ada perut, kerana perut kita perlu diisi. Malaikat apa dia tidak makan, tidak minum, dia tak ada perut. Tak ada usus, tak ada jantung, tak ada gapo. Kerana apa? Kerana dia dibuat oleh cahaya sahaja, padat gitu. Dia tidak makan, dia tidak minum. Sopo ni, TFC ni, TSMI ni. Tak ada orang suap nasi ke dia. Ada orang suap nasi. Apa dia tak makan nasi? Dia ketak gitu penuh lagu tu. Maka malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak terasa lapar. Kita manusia ni ada ruangnya rongga dalam tubuh kita perlu diisi. Tak lain tak bukan Tuhan nak uji kita buat masuk ke apa dia dalam tubuh kita. Amanah. Kalau tak ada perut, selamat kita. Tak ada istilah makan, tak ada istilah minum. Manusia apabila dia makan, dia minum, dia akan berusaha untuk cari benda dia nak makan, dia nak minum.
Malaikat dia tak ada makanan, dia tak boleh makan, dia tak makan pun. Kalau dia duduk atas muka dunia, sudah. Tene-tene, seto-seto, ria-ria. Pakai gugu gitu, tak ada orang makan. Bazir, sebazir-bazirnya. Tetapi manusia ni kerana ada ruang rongga perut kecil ya. Tetapi kalau tak cutera tengok tadi buka puasa. Makan ni atas meja tu 10 kali perut dia tahu. Tapi suruh pun nak makan serumah. Ha ni. Nafsu dia tu besar daripada perut dia lagi. Maka dengan sebab ada manusia lah jadi moktel, seto-seto gapo dia habis yang bakat makan. Jadi ke apa? Manusia jadi rajin usaha tanah. Apa nak makan? Padi jadi ada, hok ni menanam gapo dia, hidup jadi bumi ni. Kalau suruh ke malaikat bumi ni tak ada apa. Makan dok, minum dok. Ni kita kalau bak makan minum bisa mana. Gi restoran ni ada dekat 100 masuk ke. Hok tu hok bagi masuk, hok bagi ori macam-macam lagi. Nasi saja. Nasi 4 tayar, 5 tayar, 6 tayar, nasi trailer Amerika, USA, nasi Bengali, nasi Afrika, nasi wangi tu ke? Afrika panggil. Nasi goni, nasi saja tu macam-macam tu. Tomie siput, tomie bewok, tomie macam-macam tomie ni. Orang tu tomie saja polok, goni sambal saja tu cuma mana dah. Kalau air macam-macam, teh obeng, Milo obeng, Nescafe, capu hok ni capu macam-macam. Sebab apa? Sebab manusia ni bangsa jenis makan. Maka apabila dia makan, dia akan berusaha nak masuk benda dalam perut dia. Maka ujian bagi dia. Kalau dia buat masuk benda yang tak betul, maka perut dia telah buat maksiat. Lepas tu makan bukan perut buat, menguluk makan. Memelah tapi dia jatuh perut. Sini maksud dia kecek. Dia kata ada pun faedah yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badai akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Faedah bangsa agama. Kita makan makanan tu dimesing oleh perut, maka perut pubui. Bagi dua. Bagi lagu mana? Pertama, hak untuk tubuh. Zat segala khasiat yang tinggal dalam perut. Maka tubuh kita pun seduk. Jadi tulang, jadi air mani, jadi darah. 40 suap nasi boleh setitik darah. 40 titik darah, setitik air mani. Oh, parut makan nasi. Setitik air mani terdiri daripada 40 titik darah. Setitik darah, 4 suap nasi. Tu kena makan nasi banyak. Macam-macam tu. Siapa dia mesing? Perut. Hak separuh lagi dia tahu mana? Dia wagi ke najis. Jadi najis, maka tubuh kita tolak buah. Hak separuh lagi khasiat dia, apa dia semua dia simpan dalam perut. Kita jadi ada tenaga, kita boleh semayang, kita boleh mengaji, kita boleh gapo. Kalau tak ada makanan, standardnya manusia rebah beleping. Rebah beleping bisa setahun mana pun. Standardnya lah. Ada manusia yang tak makan kamak dia nak kata guano. Tetapi standardnya, manfaatnya, perutnya, tu. Bui makanan, bui zat, bui kesihatan, bui tenaga kepada manusia. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung. Ni kawasan kakak dalam perut belakang. Jantung, lipa, paru-paru, perut besar, usus ni, hok belulung ni. Belulung kita ni. Perut besar kita ni. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan. Kalau kakak dalam perut tu molek, maka tubuh kita pun jadi molek. Ada orang tanya Nabi, Nabi kata penyakit-penyakit ini berasal daripada perut. Nama. Ada Al-Maidah perut ni, Maidah ni. Surah Al-Maidah, surah hidangnya makin ni, Pak Iduk Maidah ni. Maidah ini adalah baitud
Rumah segala penyakit. Nabi kata perut itu adalah rumah segala penyakit. Yakni kalau orang sakit biasa berpunca daripada makan ni. Kalau orang jaga makan ni, insya-Allah Nabi kata payah nak boleh nyakit. Hak masalah hak lain tu luar payah nak berlaku. Lah ni kita tengok pun orang lah ni ramai sakit kerana berpunca daripada makan ni. Nabi sebut diri perut itu adalah ibu penyakit. Berarti biasa penyakit mari ikut perut. Makan ni tidak betul, makan ni guano kau tak sesuai dengan tubuh, maka menyebabkan sakit. Jarang mari nak tepuh kok mari tu, biasa mari ikut perut. Daripada segala badai, daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Jadi apabila perut tu molek, maka insya-Allah tubuh badan kita akan molek. Maka apabila tubuh badan molek, boleh kita menunaikan ibadat dengan sempurna. Nak mengaji kalau perut lapar, mak hamba pesan sungguh dulu. Dia kata kita kalau dah lapar tak boleh nak baca kitab. Pegang kitab, perut nak geruk. Sudah. Rajinlah setara mana mu tak seduk baca lah kalau main perut geruk. Kena pegang. Makan tu kena bercara. Guana-guana pun. Nak jadi tasawuf pun, kalau duk main lapar, duk main tekan perut, sudah. Tak ada nak baca kelabu mata, nak berzikir pun jadi malah. Tu. Dan adapun faedah yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Makan, minum kait dengan perut belaka. Jima dengan perut ko. Dok, kalau perut lapar, malah oyak cerita ya. Orang nikah saja tahu. Dia main dengan lapar, geruk, gelulung perut, tak ada nak mikir kahwin ni. Sebab itulah puasa ni, apabila kita puasa jadi nafsu tu jadi kurang. Bukan kurang nafsu, bukan penyakit kau apa dak apa. Tahu main dengan lapar ni, tak ada tenaganya lambo. Nak makan, tu nikmat dunia belaka, makan ya. Nak minum, nak jimat pun nikmat dunia. Tak boleh nak buat kalau dah lapar, gelulung perut ataupun sakit perut, kau masuk angin kau dalam perut. Tak ada seh lah. Cik gapo dah orang rumah dia kata, mari hamba masalah sakit perut lah ni. Tak ada masa nak mikir sakit otak. Tu. Nikmat dunia tak sempurna juga kalau perut ada masalah. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut, makan, minum dan jima. Kalau sakit perut nak makan pun jadi sebuah salah. Apa tak makan ni? Tak boleh makan buah angin. Bapa tak makan nakal ni? Tak boleh makan nikmat dia. Nyanyonya. Perut ada masalah. Oh, nikmat perut tak boleh rasa kata. Lepas tu ni kau ni tak boleh minum kau ni. Oh, jangan sejuk. Penuh horak kau dia. Tak ada masalah. Habis jadi sakit. Jimat pun masalah juga. Tu. Apabila perut tu sihat, makan molek, lancar, minum pun beres, tak ada talaga apa. Tubuh pun tak ada masalah gapo. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya daripada makanan yang haram dan syubhat. Apabila kita rasa perut ni Allah nikmatnya deh, kalau perut sihat boleh makan belakang, boleh minum belakang, tubuh pun tak ada masalah. Weh nikmatnya ya Allah ya Tuhanku perut. Maka kita pun rasa benda ni nikmat. Memang nikmat sungguhlah. Pas lagu mana cara nak bersyukur? Dengan cara kita pera perut kita, jaga. Amanah tu hewi perut ni, anggota tubuh pada kita ni. Dengan jangan bui masuk dalam perut kita benda haram dan benda syubhat. Maka siapa dia hak derita? Perut yang derita. Padahal mulut je makan, tapi muka jatuh perut. Nabi kata siapa dia yang makan harta anak haram, makan harta anak yatim, maka Allah Ta'ala akan suak dalam mulut dia, jatuh perut, penuh dalam perut dia api neraka. Penuh dalam perut. Seolah-olah dia makan api neraka. Padahal dia makan kot mulut, perutlah hujung tanggungnya. Haram pun jatuh perut, halal pun jatuh perut, nikmat pun jatuh perut belaka. Artinya
Yang tiada diyakin ke akan halalnya. Kita tidak yakin halal. Pahala ni syubhat belaka. Allah Rabbi. Nah. Kita yakin kau tak halal, tak yakin pun asal tak haram saja. Nah. Maka hok yakin tak kecuali hok kita pegang depan mata kita. Jadi syubhat belaka. Maka syubhat ni apa hukum dia? Makruh sahaja. Kita tak tahu benda ni halal ke haram. Kalau haram tak dosa, tak dosa. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu. Hok jadi haram betul, benda tu haram dan kita tahu. Kalau kita tidak tahu, maka benda tu jadi syubhat jadi. Sekalipun syubhat, sekalipun tidak berdosa, tetapi dia akan beri kesan. Benda haram yang dimakan dengan tidak sengaja, yang tidak diketahui halal ke haram, maka dia memberi kesan. Kalau benda syubhat tu takdir benda tu halal, tak apa. Kalau takdir benda haram, tak dosa, memang tak dosa dengan Tuhan. Tetapi kesan dia, barang kotor ni akan beri kesan. Tuhan mengharamkan satu benda, tidak lain tidak bukan kerana mudarat dia. Kerana ada mudarat dia. Daging babi ko, gapo, bangkai ko, najis ko, Tuhan tak siwi makan kerana ada mudarat dia. Yang tiada diyakin ke akan halalnya dan tiada diyakin akan haram. Haram podok, halal podok, maka jadi syubhat. Siapa dia yang nak jadi orang warak, maka jangan makan benda syubhat. Pas benda tak syubhat lah ni payah. Minum air hujan, tunggu air hujan tak ada. Tak ada dalam plastik pun plastik pula tu syubhat. Mari kok mana plastik ni? Pas lenggok. Time hujan lenggok, geruk minum direct selalu. Bahang tapak tangan beruk. Hak tu baru halal Nabi kata. Jatuh mana-mana sudah. Jatuh atas bumi orang wasuh ada takut bumi ni dia mau rapah ko. Dia mau ambil dengan cara tak betul ko. Oh, payah. Tu nak cari. Semakin harta halal semakin payah, yang diyakinkan halal semakin payah. Hak syubhat banyak, dosa tak dosa. Antara sebab Imam Ghazali sebut di dalam Ihya dia, Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam kitab Siyarus Salikin dia sebut, dia kata antara masalah kita pada akhir zaman payah nak menikahnya, tidak digalakkan berkahwin pada akhir zaman sebab dia kerana payah nak nafkah yang halal. Kerana payah kalau kita nak cari nafkah halal betul-betul halal, dolah untuk kita seorang pun tak cukup, untuk nak bagi dua lagi-lagi lah tak cukup. Maka tu antara ulama memilih untuk tidak berkahwin akhir zaman sebab payah nak cari harta halal. Tetapi kalau mudarat sangat, kalau kita tak boleh kawan nafsu, berkahwinlah. Tak ada masalah gapo, tidak kau berdosa. Benda ni nak cari harta betul-betul halal tak apalah, kok syubhat pun tak apalah sikit kata. Dan memeliharanya daripada bersangat kenyang. Makan jangan kenyang telaja. Allah payah belaka dah ni. Hak tain kenyang tak apa, tain tak berahi tak apa, tain berahi cutera royak gitu Pecah pinggang rasa. Pada dok bazir, baik buji pun kata. Perut terik siapa kau? Pada dok bazir ke? Maka makan ni payah nak jaga. Maka apabila makan tu lebih daripada hak, buat kerja gapo-gapo lebih daripada hak, dia akan mudarat. Makan obat sekalipun, buatlah benda suka ko, jaga kesihatan ko, melampau telajak, dia jadi mudarat pula. Makan sekadar saja. Sekadar ada banyak 3 martabat dah. Pertama orang makan jangan siapa perikat kenyang seorang. Tu perikat bagus dah tu. Ni bagus dah ni. Makan kalau perikat kenyang siapa seorang tak boleh nyawa, tu tak boleh. Kedua, makan ni hak perikat pertama, hak moleknya pertama makan jangan siapa perikat kenyang sangat. Siapa kita jadi tak boleh nak nyawa lah mana. Makan okey biasa. Nak makan lagi boleh makan tapi biasa. Tu perikat pertama. Kedua, kita bagi 3 perut kita. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Jadi kurang sikit pada saat ni. Saat ni nak penuh dah, udara tak ada mana dah tapi tak apa perikat sekuk. Ketiganya, makan perikat dia adalah sukatan dia.
Hak paling berat sekali, makan hanya untuk nak suruh betul tulis belakang. Ada manusia ni kalau dia lapar dia akan jadi gini. Kecek dengan orang pun tak berapa nak itu. Sebab angin masuk dalam perut dia akan tekan perut. Tekan perut kita akan jadi gelulung lagu ni. Maka kita makan sekadar boleh betul tulis belakang. Tak sakit dah. Sekadar tak sakit perut. Sekadar tu saja. Lama ulama dulu pilih makan sekadar nak betul tulis belakang saja. Supaya kecek dengan orang tak nampak gelulung sangat. Makan, sekadar gini. Kira tak sakit perut tu, okey beres. Panggil tidak gastrik je. Kalau makan tak makan sampai peringkat gastrik, tak boleh pula. Tubuh kita. Ada orang ni tak makan, tak minum pun ada. Mati, tak mati. Macam-macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia masuk suluk dia. Suluk dia gimana? Pergi pada pasir. Tahun pertama, minum air, makan daun-daun. Makan daun-daun. Dah nak makan barang hari, barang nak jaga, makan daun-daun pokok kayu. Lepas tu air, minum air sungai gitu ya. Tahun kedua, setahun dia buat kerja lagu tu. Tahun kedua, pokok kering habis dah. Tinggal air sungai ya. Sudah. Minum air sungai, minum air sungai. Setahun buat kerja lagu tu. Tahun ketiga, pokok kayu pun tak ada, air sungai pun tak ada. Setahun tak makan. Lepas pada 3 tahun dia bersuluk lagu tu, maka lepas habis suluk dia, mari satu cahaya daripada awal. Mari awal sagu. Mari dengan cahaya tu bik suara. Hei Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah selesailah sulukmu. Maka aku halalkan benda yang haram bagimu untuk kamu lakukan. Tidak ada lagi syariat bagimu kerana ketinggian sulukmu. Kita dengan gitu melopak. Tak ada nafsu dah mu pakat peringkat tinggi dah. Kalau mu tak semaya pun muraqabah dengan Tuhan tinggi dah. Syekh Abdul Qadir Jailani kata, "Hei iblis, nak tipu aku kau wahai iblis. Siapa bila mu tak putus asa kau nak putus aku, tipu aku." Maka apabila Syekh Abdul Qadir royak lagu tu, cahaya awal saat ni pecah, pecah. Keluarlah suara. Hei Abdul Qadir, boleh kesal mulih aku hok kecek sebenarnya. Aku sudah tipu 70 orang duduk suluk. Buat masa sekarang, semua sesak belakang mengaku tidak ada syariat dah. Tak perlu semaya, tak perlu tutup aurat, tak perlu gapo dah. Dengan sebab suluk dia. Tapi mu ni besar wahai Abdul Qadir, boleh kesal aku. Katanya Syekh Abdul Qadir, bobolah nak tipu aku. Cukuplah, bobolah nak puji lagi aku. Mu ni kalah dah, dia lagi nak mampu aku, mupung aku, dia lagi bila-bila klik nak suruh aku jadi surah besar diri tu. Surah hebat diri. Kita kalau repung lagu tu. Bukan kata itu surah besar surah hebat dah. Syekh Abdul Qadir kata, saat ni aku royak dah mu nak nipu aku, pas mu nak puji aku, nak suruh aku besar diri pula-pula. Berhenti-berhenti dah nipu aku. Maka dia ayat cerita kepada anak murid dia. Maka anak murid dia tanya, Tok Guru tahu mana tu iblis Tok Guru? Kasyah ke Tok Guru. Kau ketika Tok Guru bersuluk Tuhan buka makrifat, kau lagu mana boleh kenal benda ni iblis? Kalau hamba pakai jola dah lah. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata, aku kenal benda ni iblis menurut ilmu syariatku, ilmu fiqhku, ilmu tauhidku. Tuhan tidak pernah membenarkan siapa-siapa dia untuk melanggar syariat dia. Nabi Muhammad sehebat-hebat Muhammad pun tak pernah dia kata dia terlepas daripada syariat. Sahabat-sahabat pun tak pernah wajib kena jaga syariat walau apa berlaku pun. Walau setinggi mana makam dan kedudukanmu. Lainlah kalau kita fana gila-gila. Engkau tak ada syariat dah. Tapi selagi mana sedar, selagi mana khabar diri kita, wajib jaga syariat. Wajib jaga aurat. Ni tak tahu aurat mana goni, kau tak tahu teno, tak tahu jatah pun tak tahu. Kau ya bisa tinggi syariat nyanyolah. Sebab tu kena tengok perhati. Kalau orang tu
tak jaga syariat, maka jangan ambil ilmu dengan dia, takut bercampur. Sedap dia syarah. Hakikat goni, hakikat gotu, hakikat goni. Kita tak minat dah, tak tahu dah. Nah, kita bukan nak jadi ngaji ilmu Tuhan, nak ngaji hakikat menggolang. Hakikat selipar, hakikat muluk, hakikat Jibril, hakikat kita dengar beso. Matlamat hidup kita, kau nak kenal hakikat kau tu, kau nak kenal tu. Jadi orang yang bukan matlamat dia Allah akan mudah tertipu dengan orang-orang lagu ni. Tapi kalau orang matlamat dia Allah ikut pakaian Muhammad, dia tidak akan tertipu. Dia nampak matlamat dia nak pergi ke mana. Semua benda tu bukan matlamat permainan sahaja di samping berjalan di sisi Tuhan. Benda itu hanya permainan sahaja. Tu Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Perut kena jaga tu. Syubhat. Maka jangan makan kenyal sangat. Oh ni pun gelepar dah kita. Lagu mana tak tahu. Nak berlatih nak suruh makan kenyal ni. Sudah. Bak perut ni tak apa nak boleh jalan dalam mana ni. Sebab buat kita berahi makan. Bak mata dulu. Bro, belalok dah nak berlatih. Nak berlatih. Kadang-kadang sehari tak buat maksiat. Esok buat pula. Lusa tak buat pula. Buat kita. Duk kijak lagu tu. Kalau ikut erai tak lepas bak dah. Bak mata tak lepas dah. Bak telinga. Allah. Berta molek. Berta tak molek. Lagu tu kijak gitu. Nak jaga sungguh-sungguh. Payah. Tetapi bagi orang yang jaga kerana Allah. Maka Allah Ta'ala akan beri sesuatu kemuliaan dia di dunia. Akhirat tak sedok kecek lah. Dunia tu hewi dah. Tak sedok bimbel lah. Tak sedok takut kita buat kerana Allah. Tuhan tak akan mulia ke anggota hok dak buat taat ke Tuhan. Telinga kita kalau kita jaga daripada benda haram, Tuhan akan mulia ke telinga kita. Mulut kita kalau kita jaga daripada benda haram, Tuhan akan mulia ke mulut kita. Jadi wali Tuhan mulut kita. Biarlah tubuh kita tak boleh jadi wali lagi, mulut jadi wali dah. Kecek jadi masing, goni jadi kelebihan, air tawar jadi khamak, jadi gapo, jadi berkat, jadi gapo. Telinga kita boleh buat benda hak melampaui batas. Ni apa? Sebab Tuhan mulia ke anggota hak taat ke Tuhan. Tuhan kata apabila orang buat benda fardu, apabila Tuhan buat benda sunat, maka Tuhan sayang kepada dia. Maka Tuhan kata, aku jadi telinga dia, aku jadi mata dia, aku jadi mulut dia. Oh, dia Tuhan jadi telinga kita kan. Pendengar kita, pendengar Tuhan dengar lebih lah, tak ada apa. Mata kita ke apa dia. Sebab apa? Kerana benda itu buat ibadat Tuhan. Kita jangan rasa ibadat ni kita saja. Anggota kita pun ada juga khususiat dia. Telinga ada ibadat dia. Bukan kata telinga, kemaluan pun ada ibadat dia. Ada seorang tok guru tu dia duduk depan anak murid. Kain selok, nampaklah angry bird tok guru dia. Anak murid kata Allah tok guru boloknya lah bapalah nyo pakai. Orang tua ke kain plekat dia macam biasalah. Nyo gerak apa tak pakai kakak dalam. Tak ada apa dah lah. Maka dia tengok anak murid dia kata, siapa dia tengok ada puasa ke dia ni? Anak murid senyap, malulah tanya ayat kata guru kata. Ada nampak ke dia ni? Anak murid kata, kita nampak tok guru angry bird tok guru lah kata. Berapa orang nampak ni? Siapa dia nampak ni? Sudah kata sudah. Ni 2-3 orang. Dia kata baru mu tengok. Mu tahu tak siapa dia saat ni mu tengok ni? Mu telah tengok waliullah. Astaghfirullahalazim. Gotu dia apa waliullah? Gotu dia mu tengok kau ni? Saat ni mu tengok waliullah kan ni? Waliullah. Gapo dia waliullah? Waliullah kata. Ingat dia kata, gotu aku tak pernah buat benda haram. Halal saja tak pernah. Aku cabar popokmu. Senyap belaka. Anggota aku tak pernah buat maksiat ke Tuhan. Gotu aku pun waliullah dia sebut. Main-main orang macam tu. Kita boleh lebih cabar. Ngaku akak tangan kata sudah. Tak boleh. Dia kata tak pernah buat maksiat ke Tuhan. Waliullah tu. Kata mana sudah kita sudahlah beratlah. Macam-macam orang majzub dipanggil. Orang majzub lagu ni. Kita macam tak tergamuk lah nak sebut lagu tu. Tetapi dia yakin benda tu.
Anggota tubuh gapo dia, batu, kau kayu, kau kalau buat taat Tuhan, dia akan jadi kekasih Tuhan. Rupa dia, keadaan dia, bentuk dia Tuhan tak tengok. Tapi dah dia taat Tuhan. Tidak kau dia wali Allah dia tu. Macam-macam main orang macam tu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada haram dan syubhat. Kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Bapa mu jaga daripada benda haram, oh masuk neraka. Bapa? Allah Taala kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim. Dalam keadaan zalim, makan harta anak yatim, pego anak yatim, harta anak yatim yang ambil ke dia. Wak rumah, wak gapo. Hak berat lagi adik-beradik sendiri. Adik-beradik, orang tua meninggal, hak ni adik-beradik sulung. Hak adalah adik-beradik kecil. Akhir sekalinya bolok habis semua harta. Adik sendiri punya ambil dia. Mungkin budak-budak tak tahu gapo. Macam-macam cerita kalau bak makan harta anak yatim. Kerana zalim, hanya sekalipun kita tengok dia mewah, dia makan makanan yang sedap daripada harta yang dia ambil daripada harta anak yatim tu, sebenarnya makan mereka dalam perut mereka akan sebab api neraka. Makan api neraka sebenarnya hakikatnya penuh dalam perut dia api neraka. Selagi akan masuk mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bukan kata makan api neraka saja dan dia akan dimasukkan dalam api neraka. Sebab apa? Maksiat perut. Maksiat perut. Lagu tu. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata minal haram min haramin. Artinya tidak masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Misalnya kita makan daging. Daging ni kita beli daripada pitih curi. Kita curi, kita rasuah, kita makan barang ni barang haram, kita beli daging sekilo. Nak nasi, makan nasi. Tumbuhlah takdirnya daging sini. Jokin ni. Kita makan nasi sepinggir, tumbuh daging bucu di sikit lah. Nabata minal haram, tumbuh daripada. Maka api neraka dia akan duk bakar ni, biar hancur daging ni. Jangan ada di tubuh kita hak Allah tu hewan ni, tiba-tiba ada tumbuh daripada sumber benda haram. Contohnya tumbuh daging ni. Dia akan bakar peracun situ. Pas dia bakar sini, dia tak sakit sini saja. Pas dalam otak sakit, dia bakar. Bukan kata tak apalah dia bakar tempat haram ya. Oh sedap. Memanglah dia bakar tempat haram, tempat halal tak bakar. Tetapi sakit dia dirasai oleh seluruh tubuh. Lagu tu. Artinya tidak masuk ke dalam syurga daging. Maka daging yang haram tidak layak masuk kepada tempat yang bersih syurga Tuhan. Maka perlu dibakar sampai hancur dulu, barulah daging, tinggal daging bersih saja, baru layak masuk syurga, boleh tengok Tuhan. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Yang layak untuk daging lagu ni, daging ini yang layaknya adalah api neraka dulu. Orang lain biar dulu. Menyobah di api neraka dulu. Lepas tu kalau nak masuk syurga kau gapo-gapo. Sabda Nabi SAW. Biar ada cita-cita nak buat. Biar ada cita-cita kita mengaji ni nak amal. Biarlah bila-bila pun. Tetapi biar ada cita-cita mudah-mudahan hari ni selalu boleh amal.
macam mana Nabi Muhammad solat sebelum dilantik menjadi Nabi, sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi sebelum daripada terima sembahyang 5 waktu, Nabi semaya dah. Ingat, Nabi semaya sebelum daripada terima sembahyang 5 waktu ni. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya ni, 4 rakaat, 3 rakaat ni, semaya ni baru saja. Ketika malam Isra' Mi'raj. Sebelum daripada tu Nabi semaya 2 rakaat saja. Kaifiat sama dengan ni lah. 2 rakaat macam maya subuh lagu tu. Tak ada kunut lah. 2 rakaat ketika pagi so, ketika petang so. Tu saja cara Nabi semaya. Ustaz Babul Liske ada sebut, makhluk ini baharu. Ibarat makhluk ni baharu ibarat wayar gambar. Bila kita pusing filem depan lampu, gambar tu gerak lah. Apa maksud dia Ustaz? Minta Ustaz doa isteri saya Nur Amalia binti Jamian dapat kerja. Soalan ikut mana ni? Dapat kerja yang dia pergi temu doga pagi tadi. InsyaAllah dapat kerja, murah rezeki, diberkati kerja dia. Masalah filem ni. Ni gambaran ulama-ulama. Manusia ini seperti filem dia. Filem kan? Kita nampak dinding tu kerana ada filem dia. Maka ada lah ni dia ada filem dia. Ni ada semua ni dia ada filem dia. Maka filem tu dipanggil alam misal. Ni alam ajsam ni panggil alam jising, alam tubuh, alam nampak. Maka dia kena ada asal filem dia ni. Filem lagu ni dia ada filem alam misal dipanggil. Alam contoh. Supaya kita gak nak buat bangunan, orang lukis plan dulu. Lukis plan bangunan. Maka orang pun lukis gambar kereta sodok. Gambar rumah. Maka dia pun buat rumah. Rumah tu bukan ni. Hak ni hak dalam kertas. Hak ni alam misal dipanggil. Hak tu alam ajsam, alam jising, alam gapo. Ni alam jising kita ni dia ada alam contoh dia dipanggil alam misal. Gitulah lebih kurangnya nak gambar ke peringkat manusia, kejadian manusia. Bapa Tuhan tak buat sekaligus. Tuhan nak tunjuk kedudukan dia, martabat dia supaya kita faham. Sebelum tubuh kita jadi tokoh lagu ni Tuhan. Kalau orang pandai, dia boleh kembali kepada alam contoh semula. Kita cabut alam ajsam ni, tinggal alam ruh. Cabut alam ruh, alam sir, alam hakikat, alam gapo, gosok kali temulah kita. Maka perjalanan orang sufi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Tuhan, kita nak kembali kepada Tuhan. Lagu mana cara nak kembali kepada Tuhan? Nak pergi mana? Tak pergi mana-mana. Cabut ke hak ni? Maka kita akan kembali kepadanya. Cabut semula. Kalau selagi mana kita tak cabut, duk bergantung dengan alam zahir lagu ni, kita akan jumpa, tak akan kembali kepada kita. Nak tanya ada tak baca untuk nenek saya. Allah, setiap kali hujan turun, nyok jadi kejutlah sesak nafas. Tak kira duduk mana. Asal bunyi hujan, nyetuk selalu gapo dia. Ambil dia mandi dengan air hujan tu. Nampak terkejut sangat, mandi dengan air hujan tu. Rasa dia buat terkejut lagu tu lah kata, kau ya takut kau gapo dia. Kadang-kadang takut orang yang fobia dengan benda tu. Jangan buat banyak-banyak. Nampak terkejut, ambil air hujan tu, minta ya Allah itu aku pelepah kurung dia panggil. Pelepah kurung dia, ambil air hujan tu mandi dia, biar hilang kurung dia tu. Kurung ku air hujan kau gapo dia. Kurung tak tahu gapo dia, orang faham tak kurung ni. Takut dia tu lah fobia dia. Kurung ni fobia lah panggil. Bahasa standard panggil fobia, bahasa Kelantan panggil kurung. Kurung. Yalah dah kali. Mohon ijazah amalan ayat 4 dan kaifiat dia ni kena mari di rumah. Kena mari pondok, tak boleh ijazah secara umum lagu ni. Apa hukum cium tangan orang selain pada ibu bapa? Contoh cium tangan ulama. Sunnah Nabi hukum dia. Sahabat-sahabat dulu saling cium tangan. Cium tangan Nabi, cium lutut Nabi. Ada riwayat kata cium kaki ada. Jadi cium tangan. Jadi benda-benda ni sahabat buat. Siapa dia? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, dia ni orang tua. Zaid bin Harisah.
Zaid bin Sabit so, naik atas kuda. Apabila Zaid bin Sabit naik atas kuda, Abdullah Ibnu Abbas tarik tali kuda dia. Dia kata jangan buat lagu ni, jangan buat lagu ni, dia kata. Katanya Abdullah Ibnu Abbas kata, Nabi ajar kepada hamba hormat kepada orang alim. Zaid bin Sabit ni orang alim, dia penulis wahyu. Maka Zaid bin Sabit saat ni duduk atas kuda. Apabila dia kata, Abdullah Ibnu Abbas kata, hamba buat lagu ni kerana Rasulullah ajar hormat kepada orang alim. Oh, Zaid bin Sabit turun daripada kuda, pegang tangan Abdullah Ibnu Abbas, cium tangan dia. Maka begini juga Nabi ajar untuk hormat keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Nah, memang dia hormat ke hamba kerana ilmu hamba, maka Nabi juga ajar kepada hamba hormat kepada Ahlul Bait. Nah, jadi cium tangan sunnah Nabi. Kau tak boleh cium lah kau. Ada orang marah kau cium tak. Boleh hukum dia, tak ada masalah. Sunat sunnah Nabi. Kalau mati kena bunuh dengan Ya'juj Ma'juj dikira syahid kau. Syahid dah tu, kena bunuh kat orang. Syahid akhirat pun tak apa dah kalau tak boleh syahid dunia dan akhirat. Takutnya saya ikut mana tahu kita. Tengok, dia takut pula. Kau cerita kita pula. Ingat hamba berani sangat kau Ya'juj Ma'juj. Yang mari lagu mana tak tahu muka Ya'juj Ma'juj ni. Tak lah Ya'juj Ma'juj ni dia bukan nak kena kat orang. Kerja dia nak peracur saja bumi. Ya beza dengan Dajjal. Dajjal matlamat dia nak mengkafirkan orang, nak memurtadkan orang. Dia bukan nak bunuh orang sangat. Dia tipu orang sehingga jadi kafir habis, nak suruh jadi kafir. Ya'juj Ma'juj ni dia tak suruh jadi kafir orang. Dia kerja jumpa orang tak suruh kecek dia. Apa saya belanja Maggi. Dah. Dia tak dengar kata dia pakai mesin habis orang hacul lebu orang mati. Dia bukan nak matlamat. Tujuan dia nak peracur saja. Mati. Tu kerja dia. Bukan matlamat nak mengkhianat akidah orang. Dah. Nak suruh dakwah kepada kumpulan dia. Dah. Ya'juj Ma'juj ni peracur bumi kerja dia. Adakah doa dari hati ketika solat membatalkan solat? Tidak. Apa hukum tak baca doa iftitah dari solat fardu sah? Tetapi sunatnya sujud makruh lah. Tak dapat pahala doa iftitah. Boleh kadang kita beramal ambil manfaat dengan nama wali. Ashabul Kahfi dan Kitmir. Boleh lah nama wali. Nama wali Ashabul Kahfi boleh. Kitmir ada. Dalam kitab-kitab tafsir ada sebut nama-nama dia, siapa dia. Boleh kita tawasul dengan dia, dipanggil Wali Sembilan. Wali Sembilan ni Sembilan orang. Ashabul Kahfi tak ingat? Imai tak ingat. 7 orang. Wali 7 orang panggil. Wali 7. Nama dia. Maksalmina, Tamlikha, Martunus, Nainunus, Sarabunus. Apa dia nama-nama dia. Ni nama wali Tuhan. Maka kita tawasul dengan dia kerana dia ada kedudukan di sisi Tuhan. Boleh harus hukum dia. Boleh kalau kita letak nama anak saya Umar Al-Kasyaf. Sebab ada ustaz kata tak boleh. Boleh lah. Moga anak demo tu gak wi lah nama gapo. Cuma jangan wi nama hok pelik-pelik, hok nama makna tak comel. Umar Al-Kasyaf ikutlah. Tapi kalau bahasa Arab Al-Kasyaf ni ada makna lapus hulu. Gib kasyafah. Kasyafah ni lapus hulu. Omar lapus hulu. Tahu nak kata dosa pun dok. Nama Omar lapus hulu nama dia. Kasyaf maknanya Omar lah. Omar lapus hulu. Nama bukan kata kasyah tu. Al-Mukasyif dia panggil. Kalau orang kasyah Mukasyif. Asal jangan nama tak comel sudah Ustaz nak tanya, masa ambil wuduk tu setiap anggota ada doa qada, kalau boleh bagi tahu kami. Rojak dalam kitab Bidayatul Hidayah hak terjemah ataupun Hidayatus Salikin ada sebut doa-doa tu. Lebih molek lagi ada tulisan-tulisan dia. Ustaz boleh qada kita beramal dengan hadis yang terlalu lemah. Hadis terlalu lemah tak boleh beramal, hadis lemah boleh beramal. Maka hadis ni kadang-kadang ya banyak jalan. Jalan ni lemah, jalan ni terlalu lemah, jalan ni maudhu', jalan ni gapo. Ambil beramal atas nama hadis ni lemah, maka boleh beramal. Syiddatul dha'if tak boleh beramal. Kalau dha'if saja boleh beramal lagi. Apa beza Syiah dan Wahabi? Adakah Syiah itu kafir? Beza Syiah dengan Wahabi ni, Syiah tu Syiah, Wahabi tu Wahabi.
Beza dia gapo dia? Wahabi pun ada masalah, Syiah pun ada masalah. Adakah Syiah tu kafir? Oh, Syiah saja kau kafir, Wahabi tak kafir kau? Tanya Syiah saja. Kedua-duanya ada akidah yang menyebabkan kafir. Wahabi pun ada akidah yang menjadi kafir, Syiah pun ada akidah yang menyebabkan dia jadi kafir. Akidah di Wahabi menyebabkan dia jadi kafir yang menjisingkan Tuhan. Katanya Imam Syafi'i, al-mujassimatu kafirun. Kumpulan mujassimah ini, akidah mujassimah ni kafir hukumnya. Jelas-jelas kafir hok kekal dengan aku. Ya, bukan kafir nikmat kau gapo dia dak. Syiah pula ada jadi kafir. Ya. Gapo dia? Dia kata wahyu ni sepatut turun kepada Sayyidina Ali. Tiba-tiba silap lagu mana Jibril yang turun kepada Muhammad. Tidak kau kafir lagu ni. Seolah-olah ragu lagi dengan Muhammad tu nabi. Sebenarnya Ali kau nabi kau mana? Kafir lagu ni mikir. Maka dalam Syiah pun ada kafir dia, Wahabi pun ada kafir dia. Hak mana berat dua-dua ni? Sama-sama berat. Jadi kena buat forum dua-dua. Kalau nak buat forum Syiah, esok kena buat forum Wahabi. Kalau buat forum Syiah saja tak cara kok Wahabi, demo tu Wahabi nampak raya. Tapi kalau buat Syiah forum Wahabi saja, Syiah tak buat, demo tu Syiah. Jadi ada orang janji dengan hamba, dia kata dia nak buat forum Syiah dan Wahabi. Kita nak tunggu juga dia buat kalau tidak ni. Dia janji dah kata. Kita akan buat penerangan mengenai Wahabi tu siapa dia. Syiah tu siapa dia. Tak tahu nak uji penerangan Wahabi tu baik ke apa dia. Tapi kata nak uji penerangan mengenai Wahabi. Tak tahulah tak buat lagi tu nampak. SOP lah ni ke? PKP tak boleh buat. Adakah pahala orang mati syahid dunia boleh syafaat ahli syurga, ahli keluarga dia? Mati dunia, syahid dunia, kelebihan dunia sahaja, akhirat tidak ada apa-apa kelebihan. Contohnya orang mati kerana nak mempertahankan gapo dia ada kepentingan dia lah, bukan kerana Allah Taala. Maka jihad dia hanya dunia saja dapat mulia, tetapi akhirat tak ada kelebihan. Dia sendiri pun tak selamat, macam mana nak syafaat keluarga dia? Boleh kau tak belajar Al-Quran dengan guru wanita? Bolehlah kalau wanita. Saya jatuh ni tanya. Jatuh. Apa cari guru wanita? Penuh belambuk. Tutup guru hok jatuh. Dok cari guru wanita. Hok pakai lecu pula tu. Hok comel-comel, hok kiu-kiu. Semangat sikit hamba nak belajar tajwid. Baru tajwid. Dok berlatih mulut ngau retin lagu tu. Tidak kau jadi tak molek. Betul lah nak belajar agama, tapi takut kita duk perhati mulut dia, nak betul mulut ni. Sebab Al-Quran ni kena tengok mulut dia, ngangur dia gapo. Tak comel. Kita orang Melayu, bukan kata agama kita, orang Melayu pun rasa tak comel. Menurut adat tradisi kita pun duk hitam mulut orang tino lagu mana. Duk tengok, duk perhati ngangur gini. Mana? Mula-mula tengok mulut, pas naik ke hidung pula, pas naik ke mata. Mata dia tak berasa dah. Mata dia siap repi-repi. Habis nyawa. Tidak kau jadi memerhati ke muka retina dah pula. Cari guru wanita lah, jatuh sama jatuh. Tengok muka jatuh tu. Baru serabut misal sopo ulu golok lagu ni. Nak belajar tajwid kau nak tengok misal ulu golok kau tu ikut dia lah. Nak belajar tajwid ke? Pelik sungguh. Tak semangat mungkin nak mengaji tajwid mu ni. Kau lain dah ni. Nampak? Apakah tata cara yang betul ketika melihat tempat sujud? Keadaan berdiri, iktidal, memandai tempat sujud lagu mana kan? Tengok tempat sujud semacam. Ketika qiyam, tengok tempat sujud. Ketika rokok, pendapat kata tengok tempat sujud. Semua tengok tempat sujud. So pendapat. Kedua, ketika qiyam tengok tempat sujud. Ketika rokok tengok di kaki. Ketika sujud tengok di bawah. Ketika tahiyat tengok di. Ketika duduk, tengok tempat sujud lagi. Ketika baca tahiyat, illallah, tengok di jari. Lagu tu. Tu cara dia. Mohon ijazah zikir la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ambil ijazah talqin la ilaha illallah. Siapa dia dengar la ilaha illallah live malam ni,
Ambo ijazah talqin la ilaha illallah sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Maka sentiasalah sebut la ilaha illallah sehingga terpecah nafas. Hau tua panggil sehingga terpecah nafas. Tak rugi sebut la ilaha illallah ni. Terkejut kau gapo dia tengah nak tidur, kau gapo dia bangun, kau tak ada gosok gigi, la ilaha illallah tak apa, sebutlah la ilaha illallah pada semua keadaan. Jangan sebut dalam jambil, nama dalam jambil la ilaha illallah, janganlah. Selain daripada tu tempat buatlah tengah buat kerja gapo ko, sebut la ilaha illallah. Hamba terima ijazah la ilaha illallah bidunil adad, dengan tiada bilangan. Sebut la ilaha illallah, la ilaha. Ustaz, zakat emas ni kira macam mana? Beza ko nak zakat emas hok pakar dengan hok tak pakar. Berapa gram patut kena zakat emas gini. Kalau barang emas tu kita pakar, barang kemas tu kita pakar, maka tak payah kena zakat. Hok tak pakar sahaja baru kena zakat. Dia pun ada syarat dia 20 miskol emas. Berapa kau timbangnya hamba tak tahu. Dalam lebih kurang harga 15,000 setengah tahun Lah ni tak tahu zakat emas berapa. Cek dengan majlis agama negeri masing-masing berapa kau tahun ni. Kalau nilai barang kita itu hak kita tak pakai, emas simpanan kita ataupun duit bernilai cuma tu, maka kena bayar zakat jika disimpan selama setahun. Kalau baru 2 hari orang wi hadiah gelam emas berat 40 kilo, tak payah zakat lagi, tak sudut bimbang lah. Apa hukum baca doa tambahan dalam bahasa Arab tapi bukan doa yang dipetik daripada Al-Quran dalam semaya? Hukum dia harus boleh kita berdoa dengan bahasa Arab. Jangan kecek bahasa Arab. Nama okay, Allahu Akbar. Mas muka. Kaifa halukum? Bikhair. Turi ilal hamma wala kecek Arab untuk batas semaya. Kecek tak boleh, berdoa tak apa. Kecek tak boleh. Kecek bahasa Arab pun tak boleh. Ustaz, boleh kau kita nak sedekah Fatihah untuk diri kita? Apa? Kita baca dah kita. Nak sedekah lagi lagu mana tak tahu. Orang panggil wi pitih kita sendiri. Ambil pitih, boleh dalam ambil dari pitih kita. Nak wi kat apa dia? Nak wi kok kita sendiri. Oh, suspend. Ingat nak sedekah kau balas so. Ambil pitih pun dalam poket. Hati nak bubuh kona, buat wi kita mula pun dalam poket kita. Allah terima kasih susu-susu. Kau kepada diri kita sendiri. Lagu mana tak tahu sedekah diri kita. Ada amalan orang sedekah Fatihah kepada diri ada. Tetapi amalan tu lagu tu lah seolah-olah lagu tuduh. Orang yang masih hidup boleh kau tak minta penjelasan? Nak sedekah Fatihah kepada orang hidup ada pendapat kata boleh. Ni diri kita sendiri, kita sedekah diri kita sendiri. Boleh lah kita baca banyak mana boleh kita dah tu. Bagaimana cara nak niat semaya fardu bagi orang susah untuk niat? Tak boleh kau nak hadirkan niat dalam hati. Allah. Tak boleh dia niat. Payah kau nak niatnya. Aku nak semaya fardu maghrib. Aku nak semaya fardu maghrib. Allah. Aku nak semaya. Allah. Aku tak boleh kau. Kita hadir, kita nak buat gapo dia. Khabar. Kau demo tak khabar lah ni. Kalau orang yang sedar, dia akan boleh sedar gapo dia yang nak buat sekarang. Lainlah kalau kita duk makan pay, buat dalam keadaan bukan dengan niat dengan gapo tak tahu balik dia. Tapi kalau kita sedar, kita tahu kita nak buat gapo dia, tu niat. Bukan kata usolli tu, bukan terjemah saja aku semaya tu bukan. Hok jadi payah dia faham niat tu. Niatnya aku nak semaya fardu maghrib ni kan Allahu Akbar. Bukan kata aku semaya fardu maghrib tu perkataan. Niat tu terlintas di hati, sedar di hati. Patut tak boleh kau sebelum takbiratul ihram ada pendapat kata kata niat itu syarat sembahyang bukan rukun sembahyang. Maka bila syarat kena buat sebelum sikit daripada Allahu Akbar. Adakah boleh ambil Quran daripada anak ketika semaya? Anak hamba umur 2 tahun lebih, dia duk bawa Quran sini, bawa sana. Saya tengah semaya masa tu. Saya pun rebut dengan dia semaya, ambil Quran gitu. Batal kau duk semaya saja. Kalau sedikit pergerakan tidak batal. Kalau banyak pergerakan, nak tarik senjuh apa semua sepak apa tendai lipat kaki pohon anak dia ambil. Tu batal lah mayanya. Tengok kalau sedikit gerakan tak apa. Ustaz saya tengah solat tiba-tiba saya menangis sebab terasa sedih.
Hingga lupa baca tahiyat. Sudah sedih lajak. Lupa tahiyat. Astagfirullah. Lupa tahiyat akhir. Sudah teringat. Saya pun jadi blank. Saya jadi blank. Saya pun berhenti. Tiba-tiba saya main mula. Apa hukum dia? Dah main mula. Tak ada masalah dah. Main mula. Mohon penjelasan. Dah main mula dah. Ya sebenarnya kalau blank. Tak ingat. Sudah sedih lajak pun sekali. Tak boleh baca tahiyat. Gana tahiyat. Sudah tahiyat. Tahiyat ni ke mana? Awak tak khabar aku tu. Gosok kali apa bangun semayang mula. Pelik sungguh kawan ni sedih tahak dewa. Duk sebentar, berhentilah sebentar. Nyom mikirlah baca tahiyat kan. Sudah. Tahiyat ke mana? Subhanallah. Bukan. Tahiyat ni kau. Alhamdulillah. Bukan, sudah. Mai tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Dah mai tak ingat sudah. Lah sebentar tunggu. Mungkin mari ilham lepas ni at-tahiyat ni. Jangan gaduh. Tak batas maya kita kalau tak ingat lagu tu. Nyom marilah beleng jaga-jaga ni. Ustaz, bila minum ketung saya rajin untuk solat dan berzikir. Bila tak minum saya jadi malas untuk beribadat. Apa pandangan ustaz? Bahasa kakak ketung ni. Nyo tanya boleh lagu tu. Bahasa kacik ni, soalan ni tengok kacik dua kali. Gini. Lah ni kita bahas masalah air ketung tu sendiri haram atau tidak. Ada ulama kata air ketung ni tidak haram kerana dia ni ubat. Maka apabila ubat, dia jadi macam ubat penambah kesegaran tubuh. Tak apa, macam kita minum air kopi untuk ibadat. Maka kalau air ketung tu menambah semangat untuk berzikir, bahaya air ketung tak? Nyom ngatik pecah. Kocok rumah-rumah, nyom ngatik. La ilaha illallah. Dah lah 10,000 semalam, 100,000. Bahaya ketung semalam. Maka kalau benda itu tidak jadi mudarat, maka hukum dia harus, boleh. Dan benda itu menjadi semangat pula nak buat ibadat. Molek pula. Tetapi kalau benda ini macam jenis dadah, benda ni seperti menghilangkan akal ataupun merosakkan, maka tak boleh. Ibadat dalam keadaan kita mengatik, kita semaya dengan air ketung ni pun semaya tak betul tu. Kerana dia rosak akal kita. Maka semaya ibadat dalam keadaan tidak sedar, tak dipanggil ibadat. Ya ibadat ni kita kena buat dalam keadaan sedar. Sebab tu kalau orang main dadah, main gapo, semua tindakan dia di luar sedar. Kita tak boleh hidup dengan dalam keadaan image kau. Dalam keadaan khoya tu tak boleh. Kena hidup di alam nyata. Maka ibadat ni kena buat dalam keadaan nyata. Jangan buat dalam keadaan khoya. Buat dalam khoya lah. Gak nyong ngatik kakak nok macam-macam. Jadi lagu tu jawapan dia. Kalau air ketung tu tak ada masalah, buat. Tak ada masalah. Bukan kata kacik ke apa. Gua nak cara nak agih daging akikah. Boleh kau ada daging akikah metuh kau lagu mana. Gini. Kalau anak tino seko deh. Anak tino seko. Kambing. Lepas tu lagu mana? Molek kita masak dulu, baru kita beri kat orang. Daging rebel kena sedekah metuh. Kalau daging ekor, kena masak dulu. Masak gula manis-manis ke apa, paceri ke apa dia ke, pajeri ke apa. Bubuh dalam sopik lah ni, bagi-bagi ke, ambil SOP ke. Lagu tu. Adakah berdosa isteri kalau selalu bau tidak menyenangkan kepada terhadap suami? Gini. Bau bini nak pesel tok laki. Kita tengok, masa demo nikah, lagu mana dia? Memang tubuh dia bau lagu tu dah. Maka jadi dosa dia. Dah tubuh dia lagu tu nak kata ke mana? Nyanyi lagu dia, dah tak kat berubah kelorok. Selai dalam kelorok, selai dalam air tawar, habis mandi dengan air bunga. Tak jadi. Cocok obat lah, bau, sopa, sapuh tok bini dia. Nak kata ke mana? Terima lah. Tak salah dia, dosa tak dosa. Tetapi kalau sebab dia, maka kena jagalah. Ya itino ni kena jaga tubuh dia. Orang jatuh pun kena jaga juga tubuh. Tak selesa. Tak aman. Masuk dalam rumah. Nak rebah kawan ni. Pita. Ada orang, tak tahulah, ada orang atas voice message kau apa dia. Dia kata misi-misi memesan kepada orang cocok vaksin ni, minta tolong pakar kat dia dorang. Ada misi tu mutuh. Buka baju tu gebah beleping Messi pula kena cocok. Nampak nyanyolah. Jadi kita ni Islam mengajar kebersihan. Biar pandailah pakai minyak atar di tubuh tu. Gitu. Jikalau suami isteri berlakon dalam cerita skrip suami cerai ke awak, adakah jatuh tolak di luar cerita? Ya. Dia berlakon suami isteri. Lepas tu dalam skrip tu kata, contohnya kata saya cerai awak. Bini dia tu. Batal ke mana? Jadi ke tak? Cerah. Jaga kepala. Sebab tu cerah tak boleh berlaku.
Tak boleh dok kita nak zikir selawat ketika khatib baca khutbah Jumaat. Tak boleh. Ketika tu kena dengar khutbah. Lepas pada tu ngatiklah pecah sebeh-sebeh pun. Nah, waktu tu sebab kita kena dengar khutbah. Kalau dok ngatik tak boleh nak fokuslah pada khutbah. Adakah Nabi pakai 2 cicing sebelah kanan? 1 kiri so. Oh, ini hamba pakai so cicing. Kalau hamba pakai 2 kali demo nak tanya hamba kali. Jadi pakai cicing ni khilaf ulama. Cicing ni sunat? Ya sunat. Berapa? Sunat? Ada kata so saja sunat. Nak pakai sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Pakai so. Ada kata tak? 2 boleh. 2 boleh. Pakai sini so, sini so. Boleh pakai mana-mana. 3 boleh? Boleh. Masalah Nabi pakai cicing sunat. Sepakat ulama. Lebih daripada so, apa hukum dia? Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Tetapi ulama mentarjih ke kata haram, tidak ada nas yang soreh daripada Nabi melarang pakai cicing 2. Sama ada apabila tidak ada nas pakai 2, benda tu tak jadi makruh dan tidak jadi haram. Dah tak ada nas kata larang. Tetapi hok pendapat kata makruh kata, hok pendapat kata haram muka tak sabit dah. Nah, hok pendapat kata makruh sebab cicing ni asal perhiasan perempuan. Maka kalau kita nak pakai atas nama sunnah, pakai so sudah cukup pakai sunnah. Kalau pakai 2 lebih-lebih takut jadi serupa perempuan dah pula. Nah, lagu tu. Jadi tak ada masalah nak pakai 2 tak apa. Jadi tak jadi gapo. Apa beza kita ngaji kita ikut live online dengan tengok rekod? Saya suka tengok live, tapi kawan saya perlekeh saya. Dia kata, tengok rekod pun boleh. Nah, gini, tengok live ni lagu mana supaya tengok bola sepak. Bola sepak pukul 3 pagi ada live Liverpool lawan Arsenal. Nah, Arsenal ni lah senok tu lah kat bacok tu. Nampak Liverpool lawan Arsenal. Arsenal lawan tu live. Pagi esok pukul 10 pagi nak tengok ada hok rekod. Boleh. Hok mana demo nak tengok? Hok nak tengok hok live ke nak tengok hok rekod? Gitu ngaji ni. Boleh tengok rekod. Gitulah. Demo nak tengok live ke nak tengok rekod. Gitulah kelebihan dia. Demo rasa lebih gapo. Ambo nak pergi tengok sendiri konsert ikutlah. Ambo minat BTS. BTS. Gapo dah? Gapo tu BTS tu? Bandar Tasik Selatan apa tak ingat dah. Gapo? BTS tu ingat dah. Adalah nama-nama popok dia tu dah. Nak tengok dalam rekod ke nak tengok live konsert dia. Ambo tengok live baru hidup, baru ada suasana, ambo nak tepik ke apa. Lagu tulah rekod. Pahala boleh belaka tetapi lagu tulah suasananya. Ustaz boleh kada keburukan ibu bapa diceritakan kepada anak-anak. Bapa nak cerita. Jangan oyak cerita keburukan orang. Oyak keburukan kita lah. Bapa oyak keburukan pok kita nya. Jangan oyak keburukan dia. Kecuali benda yang perlu dan jadi pelajaran. Kalau tidak memberi apa-apa manfaat, jangan cerita. Nah, biarlah dia dah mati dah, jangan dok cerita. Cikmu dulu gak soho. Wak lari orang tino orang tu gak dia. Lu ya cerita cik dia. Jangan awak cerita cik kita mati dah, biarlah kerja dia nya. Bukan nak tunjuk debek apa dia nyanyo ke dia. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.